Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu bekalkan video untuk bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, sebelum ni sebenarnya pelajar telah belajar bab ni. Jadi mungkin dah ada nota diberi oleh guru kelas. Okey, jadi cikgu minta cek nota. Lepas tu kalau ada apa-apa yang perlu ditambah ke dalam nota, tambah. Kalau ada rasa-rasa yang perlu di-highlightkan ke. Okey, tapi setiap apa yang cikgu tulis latihan di situ nanti, you kena salin dalam buku, jadikan dia latihan. Okey, so kita pergi pada yang cikgu perkenalkan dulu. Untuk tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi, pertama sekali kita kena kenal pasti dulu ciri-ciri ungkapan kuadratik. Kita nak kenal pasti dulu ciri-ciri ungkapan kuadratik. Okey, bentuk macam mana ungkapan kuadratik ditulis? Bentuk dia mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, jadi bentuk untuk ungkapan kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, di mana kalau kita tengok di mana A, B dan C adalah pemala. A, B dan C adalah pemala di mana nilai A tidak boleh kosong. Okey, jadi maksud dia nilai A, B dan C tidak boleh kosong, bermaksud dia mestilah sama ada integer positif ataupun integer negatif. Dia boleh apa-apa nombor negatif asalkan bukan kosong, dan dia boleh apa-apa nombor positif asalkan bukan kosong. Okey, jadi ataupun kita tambah sikit, yang ini mesti adalah nombor. A, B dan C mesti nombor. Okey. Seterusnya ada dua syarat, dua syarat ungkapan kuadratik, dua syarat untuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C ni, hanya satu pemboleh ubah. Hanya satu pemboleh ubah maksud dia hanya satu huruf sahaja. Contoh dekat sini tadi cikgu dah beritahu yang kalau kita baca dekat sini AX kuasa 2 tambah BX, nampak tak? Hanya satu huruf saja, huruf X saja. Dia tak ada huruf lain X dan Y, tak ada. Contoh katalah cikgu ada 2X kuasa 2 tambah 4X tambah 3 katakan. Okey, jadi hanya satu huruf sahaja, iaitu huruf X. Kalau dia ada 2A kuasa 2 tambah 4A tambah 3. So dia ada satu huruf saja, iaitu A. Boleh apa-apa huruf, asalkan satu saja. So huruf tu dikenali sebagai pemboleh ubah. Okey, itu sebab tajuk dia fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi hanya satu huruf sahaja. Okey, kuasa pemboleh ubah tertinggi ialah 2. Okey, kuasa pemboleh ubah tertinggi ialah 2. Maksud dia paling tinggi nombor yang ada dekat kuasa ni mesti 2. Jadi kita ada 2X kuasa 2. Jadi dekat sini yang tak ditulis ni adalah kuasa 1. Okey. So itu yang pertama yang kita kena tahu. Jadi kalau kita tengok latihan dekat sini, nyatakan sama ada ungkapan berikut adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Dia dah sebut satu pemboleh ubah, maknanya kita tahu mesti ada satu huruf. Jadi kalau kita tengok dekat sini, pertama sekali ada satu sahaja huruf, iaitu huruf X. Dan kedua ada kuasa 2 kuasa tertinggi adalah 2. Maka ini adalah ungkapan kuadratik. Okey, sama juga dekat sini, yang ni 4 kuasa 2. Tak ada X. Walaupun ada satu je huruf X, satu saja pemboleh ubah, tapi kuasa tertinggi dekat sini adalah kuasa 1. Bukan kuasa 2. Kuasa 2 yang ini adalah untuk 4. Jadi yang ini bukan
ataupun tidak, bukanlah tulis bukan. Ini bukan ungkapan kuadratik. Okey, so kalau bukan, bagi alasan kerana apa? Bukan kerana kuasa tertinggi adalah 1. Jadi kuasa tertinggi ungkapan kuadratik wajib 2. Okey, jadi kalau di sini kita ada setengah X kuasa 2 tambah 7X tolak 3. Okey, X satu saja huruf dan kuasa tertinggi adalah 2. Kuasa tertinggi mesti duduk sebelah X. Kuasa X. Bukan nombor yang sebelum X tu. Jadi ini adalah ungkapan kuadratik. Okey. Bila pergi dekat sini, walaupun kita nampak dia kuasa 2 di sini, tapi pemboleh ubah kita, unknown kita, ada dua huruf, 2 pemboleh ubah. Jadi yang ini bukan kerana ada 2 pemboleh ubah. Kerana ada 2 pemboleh ubah. Okey, dan seterusnya kita ada 2X kuasa 2 per 3 tambah 6X per 7 tambah 5 per X. Okey, semua ada huruf yang sama. Satu huruf iaitu X. Okey, ada kuasa tertinggi 2. Okey, bila ada kuasa tertinggi 2, kuasa yang seterusnya mesti 1. Sedangkan di sini dia bagi per X. Nampak tak? Bila dibagi per X, maka per X ni adalah X negatif 1. Bila kita bawa dia naik atas, X tu sepatutnya X negatif 1. Macam mana cara kita tulis 5 per X ni? Kita akan tulis dia 5X negatif 1. Okey, jadi dekat sini bukan ungkapan kuadratik. Kerana apa? Kerana mempunyai atau ada kuasa negatif 1. Kerana ada kuasa negatif 1 untuk X lah. Tulis macam tu. Boleh? Jadi ini kalau kita nak kenal pasti ungkapan kuadratik ataupun tidak. Cikgu dah beritahu tadi mesti A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C. Wajib satu saja huruf, sama ada X sahaja atau Y sahaja. Wajib kuasa 2, lepas tu kuasa 1. Okey. Dan wajib A tu tidak boleh kosong. Okey, so itu untuk ungkapan kuadratik. Okey, jadi yang ini boleh salin nanti, jadikan masukkan dalam buku latihan. Okey, seterusnya kita pergi pada tentukan nilai perkali dalam setiap pemboleh ubah. Tentukan nilai A, B dan C. Nilai A, B dan C, tentukan nilai pemala A, B dan C dalam setiap ungkapan kuadratik. Okey, kat sini mudah je. Ini pun cikgu tahu you dah belajar. Sebab tadi kita dah tulis A, X kuasa 2. Maksud dia A mesti duduk di sebelah X. Tambah B, X. B mesti duduk sebelah X. Tambah C. C adalah single number yang tak ada X. Jadi dekat sini kalau dia suruh senaraikan A, B atau C, kita ada A sama dengan 3, B sama dengan 1. Kalau nombor tak ditulis, maksud dia 1, dan C sama dengan negatif 5. Negatif jangan lupa, kadang-kadang pelajar lupa nak letak negatif. Tanda negatif depan ni adalah untuk nombor di sebelah dia. Okey, tanda positif di depan adalah untuk nombor di sebelah dia. Okey, yang mula-mula kita tak letak tanda positif kat sini. Tapi sebenarnya kita tahu dia adalah positif untuk nombor yang 3 ni. Okey, jadi A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Kita ada C berapa. Okey, tapi ingat bila kita nak buat ungkapan kuadratik, kita akan letak yang X kuasa 2 di depan. Jadi, bila kita nak letak dekat depan, cikgu dah beritahu tadi negatif ni adalah untuk dia. Ini tak ada kita pindah tempat yang menyebabkan kita boleh tukar tanda. Kalau ada equal ataupun sama dengan dalam tu, baru kita pindah tempat atau tukar tanda. Ini kita cuma susun semula. Jadi negatif ni untuk nombor 1/3 tadi, kepunyaan 1/3. Kita letak dekat depan.
negatif 1/3 X kuasa 2. Okey, lepas tu yang negatif dekat sini adalah untuk kepunyaan 4 dekat sini. Jadi kita letak negatif 4X. Okey, barulah kita ada positif yang kita tak tulis di depan ni. Sebenarnya adalah untuk 2 ni lah. Positif 2. Boleh jadi bila susun tu pastikan betul lah kita sebelum kita letak nilai A, B, C, kita kena tahu A tu mesti duduk di sebelah X square, B sebelah X dan C adalah single number. Jadi kita ada A negatif 1/3, B negatif 4, negatif jangan lupa banyak kali cikgu sebut, C adalah 2. Okey, dekat sini pun sama, ini dah susun tak ada masalah. Kita ada A sama dengan 1, A yang di sebelah X square. Okey, B equal to 6 sebab kita ada nombor yang di sebelah X. Lepas tu C kita tak ada single number. Jadi kita letak C adalah kosong. Okey, lepas tu seterusnya yang ini. Ini pun sama, 7 tolak 9X square awak kena susun. Cikgu dah ajar tadi cara susun. Negatif mesti kepunyaan nombor di kanan dia. So kita ada negatif 9X kuasa 2. Tiada X, so tak perlu letak. Jadi terus letak tambah 7. Jadi kita ada A sama dengan negatif 9. B equal 0. C equal 7. Okey. Okey, so yang nombor 5 tu pelajar boleh buat sendirilah. Jadi jadikan ini satu lagi latihan. So ada 2 latihan dekat situ. Cikgu tulislah kan biar nampak kan. Jadi pastikan yang ini tulis latihan 1. Tulis dalam buku. Yang ini tulis latihan 2. Okey. Sebab kita nak jumpa secara bersemuka ni lambat lagi ni. Jadi pastikan buku nota tulis latihan ni nanti cikgu akan fikirkan tanda cara untuk tengok you punya kerja. Okey. Lepas tu kita pergi pada kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada 1. Okey, tajuk dia sekarang ni kita nak tengok kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada 1. Okey, tapi sebelum tu kita pergi dulu pada perbezaan dia. Pada perbezaan. Okey, ungkapan kuadratik selalunya kita akan tulis contoh ungkapan kuadratik kita akan tulis yang kita dah tulis tadi, A X kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, itu ungkapan kuadratik. Okey, bila kita sebut fungsi kuadratik, kita akan tulis Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Maksud dia dekat sini, daripada ungkapan kuadratik kita tambah Fx equal dekat sini. Boleh? Okey. Persamaan kuadratik kita akan tulis AX kuasa 2 tambah BX tambah C equal 0. Okey, so itu persamaan kuadratik. Daripada ungkapan kuadratik kita ada equal 0 dekat situ. Boleh? Okey, jadi itulah beza dia. Apa dia ungkapan kuadratik, apa dia fungsi kuadratik, apa dia persamaan kuadratik. Dan selalunya sebenarnya Fx equal Ax squared plus Bx plus C ni adalah Y equal, maksud dia Fx tu boleh ditulis sebagai X, sebagai Y. Kadang-kadang kita tulis Y sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C. Okey, jadi jenis-jenis hubungan ni kalau cikgu tak silap you all dah belajar dalam tingkatan 2. So jenis-jenis hubungan ada banyak. 1 kepada 1, 1 kepada 1, banyak kepada 1, 1 kepada banyak dan banyak kepada banyak. Tapi untuk fungsi kuadratik kita hanya akan belajar 1 kepada 1 dan banyak kepada 1. Okey, walaupun ada 1 kepada 1 tapi kebanyakan fungsi kuadratik hubungan dia banyak kepada 1. So kita nak tengok macam mana hubungan banyak kepada 1 tu. Okey. Okey, contoh dia bagi dekat sini lah.
Ya. Katalah contoh dia beri fungsi kuadratik, ya, kita tahu dia fungsi kuadratik sebab dia fx. Cikgu dah beritahu tadi fungsi kuadratik dia tulis sebagai fx. Jadi sama dengan x square plus 1. Okey, jadi kita ada dekat sini x dengan fx. Sebelum tu, ya, bila kita ada x dengan fx dekat sini, yang ini dikenali sebagai, selalunya yang belah kiri x ni dikenali sebagai objek. Maka yang di sebelah kanan dikenali sebagai image. Okey, ataupun kadang-kadang dia dikenali sebagai input. Yang ini dikenali sebagai output. Ataupun kadang-kadang kita jumpa dia kenali yang sebelah kiri X ni adalah domain. Yang ini adalah co-domain. So, benda yang sama semuanya. Tiga-tiga tu benda yang sama. Okey. So, sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak hubungkan dia. Okey, fx sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Katalah cikgu ambil yang 2 ni. Cikgu masukkan dalam x sebab dia x kan kat atas ni. Maka cikgu masukkan dekat sini 2 kuasa 2 tambah 1. Jadi akan dapat berapa nilai fx tu? Kita akan dapat 2 kuasa 2, 4 tambah 1, 5. Maka hubungan fungsi tadi 2 dihubungkan dengan 5. So, kita ada 2, 5 kat situ. Okey, katalah kita ada 1 dekat sini. So, kita akan kata 1 kuasa 2 sebab kita masukkan 1 tu kepada x. 1 kuasa 2 tambah 1, kita ada 2. Jadi, 1 dihubungkan kepada 2. Okey, kosong. Kosong maksud dia kita ada 0 kuasa 2 tambah 1, kita ada 1. Kosong akan pergi ke 1. Okey, sekarang ni kita ambil yang negatif 1. Okey, bila kita ambil negatif 1, kita akan masukkan negatif 1 kuasa 2. Kita kena bracketkan dia. Sebab kita nak dua-dua negatif dan 1 tu kuasa 2. Kalau kita tak bracketkan, kalau kita buat macam ni je, negatif 1 kuasa 2, maka kuasa 2 ni hanya untuk 1 saja. Kita nak negatif 1 tu, negatif dan 1 kuasa 2. Jadi kita kena bracketkan negatif dengan 1 ni. So negatif 1 kuasa 2, kita tambahkan dengan 1. Boleh guna kalkulator, boleh congak. Negatif 1 kuasa 2, 1. 1 tambah 1, 2. Jadi kita dapati negatif 1 ni memberikan jawapan 2 dekat sini. Okey, so bila kita isi negatif 2 pula, kuasa 2 tambah 1, kita akan dapat jawapan 5. Jadi dekat sini negatif 2, kita akan dapat 5 dekat sini. Okey, jadi nampak tak dekat situ? Yang 2, dia pergi bagi jawapan 5. Negatif 2 pun bagi jawapan 5. Okey, so ini banyak. Ini 1. Itu. So kita ada banyak kepada 1. Sama juga kita ada negatif 1. Kalau kita ada yang 1 tadi. 1 dia pergi bagi jawapan 2. Negatif 1 pun bagi jawapan 2. Okey, so kita ada banyak kepada 1. So itu yang cikgu beritahu tadi, yang untuk fungsi kita akan buat banyak kepada 1. Ada 1 kepada 1, tapi kebanyakannya akan kita akan jumpa banyak kepada 1. Okey. So kalau kita plotkan, kalau kita plotkan titik ni, katalah cikgu ambil tadi, kita tengok yang garisan merah tu 2/5 kan. So 2, katalah kita ada ni graf ni 2/5. So ini adalah X, ini adalah Y kan selama ni kita buat. Tapi Y tu sama dengan Fx. So dekat paksi atas Fx tu adalah Y. Jadi X2, nampak? X2, Y5. So X2, Y5 dekat mana? Dekat sini. Okey. X1, Y2. X0, Y1. X negatif 1,
Y X negatif 1, Y 2. X negatif 2, Y 5. Ataupun fx lah ya. Okay, jadi kalau kita tengok gambar ni, kita dapati, kejap, gambar cikgu ni kenapa macam lari sikit ni? 1, 2. 1, 2, ternyata 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi seolah-olah kalau kita tengok, kita nampak gambar ni dia bagi bentuk bentuk U kan. Kalau kita tengok ni dia bentuk U. Ya. Cikgu 2 kepada 5, 1 kepada 2 kepada 5, 1 kepada 2. Negatif 1 kepada 2, negatif 2 kepada 5. Okey, cikgu rasa sebab ni graf ni ya. Jap. Sebenarnya kotak ni lah kotak ni macam itulah okey. Jap. Okey, so kita nampak tak bentuk dia bentuk U ya. Jadi ini sebenarnya adalah fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama. Imej yang sama tadi maksud cikgu yang ini tadi ya. Fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama, iaitu kalau 5 2 tu imej tadi kan. Kita dah beritahu imej yang belah sini, belah kanan ni imej. So fungsi kuadratik punya imej yang sama daripada dua objek yang berbeza. So ada satu objek, dua objek. Satu objek, dua objek. So itu adalah fungsi kuadratik. Dan kita tengok bentuk fungsi kuadratik nanti mesti berbentuk U. Sebab apa? Sebab dia mempunyai imej yang sama daripada dua objek yang berbeza. Ini imej, ini objek. Imej ada satu, tapi objek boleh ada dua. Okey, ataupun ada banyak. So banyak kepada satu. Okey. So nanti salin nota. Okey, jadi lepas tu kita terus pergi pada kesan nilai A dan B. Kesan nilai A, B dan C dalam fungsi kuadratik. Okey, so sekarang kita nak tengok yang inilah. Okey, sebenarnya bila kita buat fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c ni, sebenarnya daripada nilai A dekat sini, kita boleh tahu bentuk graf. Daripada nilai A kita boleh tahu bentuk graf. Tadi kita dah beritahu A tidak boleh kosong. Jadi A tidak boleh kosong. Sama ada A tu bernilai positif. Bernilai positif maknanya dia mesti lebih besar dari kosong lah. So A tu mesti positif, lebih besar dari kosong. Okey, bentuk graf bila dia lebih besar dari kosong, bila dia positif, graf tu akan senyum. Boleh? Okey. Bila nilai A dia lebih kecil dari kosong, maka graf tu bernilai negatif lah. Sebab lebih kecil dari kosong, negatif 1, negatif 2. So, graf kita akan masam, sedih. Macam itulah. So, itu bentuk graf. So, daripada huruf yang di depan, iaitu A yang duduk di sebelah X kuasa 2, kita akan tahu nilai bentuk graf. Okey, itu yang pertama. Okey, daripada nilai B pula, B yang duduk di sebelah X ni, kita boleh tahu paksi simetri. Paksi simetri maksud dia paksi ataupun garis yang bahagi dua graf kita tu sama besar. Jadi kalau contoh dekat sini, kalau kata cikgu ada X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 ni, contoh dia dekat sini, mana paksi simetri? Paksi simetri adalah inilah. Sebab nampak, dia bahagi dua graf ni sama besar ni lah. Sama besar. Okey, jadi dekat paksi simetri tu, dekat bawah ni adalah dikenali sebagai titik minimum. Sebab dia duduk di bawah. Titik minimum. Okey, so macam mana kita nak namakan paksi simetri kita ni? Kita ada formula X sama dengan negatif B per 2A. So, untuk paksi simetri, X sama dengan negatif B per 2A. Okey, jadi kita ada negatif B. Negatif wajib letak. Negatif. B kita yang duduk sebelah X tadi. So, B kita negatif 4 pula.
Sebab yang duduk sebelah X adalah negatif 4. Negatif tu kepunyaan 4. Ya? Yang negatif depan ni wajib tulis negatif. B yang duduk sebelah X iaitu negatif 4 ni. So negatif 4 bahagi dengan 2A. 2A yang duduk sebelah X kuasa 2 iaitu 1. Jadi kita akan dapat 4/2 sama dengan 2. Jadi persamaan bagi paksi simetri kita X sama dengan 2. Okay. So nampak kan? Ini kan dia potong dekat nombor 2 ni. Dekat paksi X nombor 2. Jadi itu maksud dia paksi simetri dia X sama dengan 2. Jadi jawapan kita bila dia tanya persamaan untuk paksi simetri yang inilah. X sama dengan 2. Kalau dia suruh lukis paksi simetri yang kita dah lukis garisan merah tadi. Ini persamaan paksi simetri. Ini titik minimum. Kalau dia tanya koordinat titik minimum. Kalau dia tanya koordinat titik minimum. Okey. So kita dah tahu tadi X tu sama dengan 2. Jadi kita masukkan. Masukkan X sama dengan 2 ni dalam persamaan dekat atas. Contoh dekat sini. Kita masukkan persamaan X sama dengan 2 tadi ke dalam persamaan di atas ni lah. So kita ada 2 kuasa 2 tolak 4. 2 tambah 3. So kita akan dapat berapa tu? 2 kuasa 2, 4. 4 tolak 8, negatif 4. Negatif 4 tambah 3, negatif 1. Boleh guna kalkulator. Okey. Jadi apa dia koordinat titik minimum kita? Koordinat titik minimum kita X2, Y negatif 1. So kalau kita tengok kat sini betul kan? X sama dengan 2 kat sini. Y sama dengan negatif 1. Boleh? Okey, untuk graf ni pun sama. Untuk graf ni sama. Kita tengok negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 3. Okey. Pertama sekali, tadi cikgu tak tekankan nilai dia positif kat sini. Nilai positif tadi cikgu dah beritahu dia mesti senyum. Nampak kan graf kita senyum ni? Graf kita senyum. Okey, sekarang kalau kita tengok dekat sini, graf kita negatif. Negatif. Jadi bentuk masam. Okey, kalau dia tanya paksi simetri, lukis paksi simetri, kita akan lukis yang bahagi 2 graf. Sama besar. Jadi ini adalah paksi simetri kita. Ini adalah titik maksimum. Sebab apa? Sebab dia puncak atas. Kalau yang tadi dekat bawah, puncak bawah. So titik minimum. Ini titik maksimum di puncak atas. Kalau kita nak tahu persamaan paksi simetri kita, kita tahu persamaan paksi simetri mesti X lah. Sebab apa? Sebab garisan tu, garis simetri kita potong paksi X. Nampak tak? Ini paksi X. So garisan kita dia potong paksi X. Jadi X, persamaan paksi simetri mesti X sama dengan negatif B per 2A. Jadi kita ada apa tu? Sama dengan negatif, wajib letak. B kita ada duduk sebelah X adalah 4. Bahagi dengan 2. A yang duduk di sebelah X. Duduk di sebelah X, ingat. Negatif kepunyaan nombor di sebelah dia. So negatif 1 dia punya A. Negatif 4 bahagi 2 darab A dia negatif 1. So kita ada dekat situ negatif 4 per negatif 2. Kita ada 2. Jadi persamaan paksi simetri kita X sama dengan 2. Okay, so betul kan nampak ni dia potong X sama dengan 2. Okay, lepas tu kalau kita nak tahu koordinat bagi titik maksimum ni, maka kita masukkan X sama dengan 2 dalam persamaan. So dalam persamaan kita negatif wajib letak. Ni negatif, ikut je persamaan kat atas ni. Negatif X kuasa 2. So negatif X tu adalah 2. So 2 tu adalah kuasa 2 tambah 4. X tu adalah 2 lagi tolak 3. Jadi kita akan dapati jawapan kita berapa tu? 2 kuasa 2, 4. So negatif 4 tambah 8 dapat 4. 4 tolak 3, 1. Jadi kita ada titik
maksimum, koordinat titik maksimum X2, Y1. So, nampak kan? X2, Y1. Boleh Okey. Lepas tu, kita kena tahu pintasan Y dekat mana. Pintasan Y adalah nombor ataupun garis yang menyentuh paksi X sama dengan kosong. So dekat paksi Y tapi dia sentuh X sama dengan kosong. Maksud dia kita tengok dekat graf yang mana sentuh X sama dengan kosong kat sini. Inilah 3 ni. Negatif 3. So dekat sini pintasan Y adalah negatif 3 kalau dia suruh cari pintasan Y. Okey, dekat sini pula mana pintasan Y kita? Pintasan Y kita adalah 3 kat sini. Pintasan Y adalah 3. Okey. Boleh Okey, seterusnya. Okey, so lebih kurang samalah dekat sini. Okey, ini kalau katalah kita nak buat latihan. Okey, pertama kita tahu ni latihan ni cikgu nak suruh you all isi yang inilah. Pertama kita tahu nilai A, kita ambil yang ni je terus. Nilai A lebih besar daripada kosong ataupun nilai A positif. Maknanya bentuk graf mesti senyum. Bentuk graf mesti senyum. Okey, itu satu. Lepas tu kalau dia tanya sama ada bentuk graf, bila bentuk graf je kita tahu dia ada titik minimum. Okey, lepas tu kalau dia tanya paksi simetri. Kalau dia tanya paksi simetri, kita tahu kita ada persamaan untuk paksi bentuk graf senyum. Okey, katalah dia tanya, ini pertama dia tanya bentuk graf. Kita buat senyum lah. Dan kita tahu dia mesti ada titik minimum. Sebab titik paling bawah, titik yang paling ni dekat ujung bawah. So, titik minimum. Okey, lepas tu kalau dia tanya persamaan paksi simetri, maka kita tahu formula dia tadi negatif B per 2A. Kalau ada graf tadi kita boleh terus bahagi dia, kita nampak sama besar kita bahagi 2. Tapi yang ini tak ada bentuk graf lagi, so kita terus je masukkan dalam formula negatif B per 2A. Jadi kita ada negatif B kita 8 bahagi 2, A kita 2. So, kita ada negatif 8 per 4. Maka kita ada negatif 2 kat situ. Maka persamaan paksi simetri X sama dengan 2. Okey, dan dia mungkin boleh tanya pintasan Y. Pintasan Y kita tahu. Pintasan Y sebenarnya kita terus ambil yang paling hujung ni. Yang tak ada X dekat dia. Yang single number. Jadi, pintasan Y adalah 3. So daripada persamaan fungsi kuadratik ni, you mesti boleh tahu 3 bentuk ni. 3 data ni. Bentuk graf, persamaan paksi simetri dan pintasan Y. Okey, so samalah dekat sini. So dekat sini kita ada bentuk graf. Bentuk graf dia senyum juga sebab nilai X dia positif. Persamaan paksi simetri kita ada negatif B per 2A. So, sama negatif B dia berapa? Ingat B dia yang duduk di sebelah X. Kita tahu A tadi yang duduk sebelah X square. B yang duduk sebelah X. C adalah single. Okey, so negatif B dia adalah kosong lah. Sebab tak ada X kan. So, per dengan 2, A kita adalah 4. Jadi, jawapan kita kosong. Maka, paksi simetri kita X sama dengan kosong. Dan pintasan Y kita, terus baca nombor yang single number tak ada X. So, kita ada negatif 16. Boleh? Jadi, cuba buat yang inilah, yang nombor 3 ni sebagai latihan. So, boleh ambil soalan nombor 3 ni. Okey, latihan maksud dia tulis kat, latihan bukan buat nombor 3 je. Bila cikgu tulis tajuk latihan, dalam buku kamu mesti ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Walaupun cikgu dah bagi jawapan dekat nombor 1 dan 2 tu. Salin sebagai latihan. Okey, lepas tu sambung nombor 3, cuba jawab nombor 3.
Sama dengan soalan-soalan yang sebelum ni tadi, yang cikgu tulis latihan tu, walaupun cikgu bagi jawapan, you all kena salin dalam buku latihan, buku nota. Okey, seterusnya, dia boleh juga bagi soalan macam ni. Okey, yang ini pun kena salin, dua-dua ni, latihan. Dia boleh bagi soalan macam ni. Dia kata fx sama dengan negatif 2x square tambah 3x tambah c melalui titik 09. Cari nilai c. Ingat, nilai c tu adalah pintasan x. Bila sebut nilai c, kita nampak, kita ada x kuasa 2 dekat sini. Kita tahu nombor sebelah dia a. Kita ada x, nombor sebelah dia b. Dan bila C dekat situ, mestilah single number dekat situ. Maka sini mesti pintasan Y. Okey, jadi sekarang yang disuruh cari nilai C tu, disuruh cari pintasan Y. Tapi, kita dah tahu ini X, ini Y. Kalau X dia kosong, tak perlu buat pengiraan dah. Automatik yang ini mesti pintasan Y. Sebab pintasan Y adalah pada X sama dengan kosong. So, bila nampak je X kosong, terus Y yang sebelah dia tu adalah pintasan Y. Maka kalau dia suruh cari nilai C, kita terus dia jawab 9. Tak perlu buat jalan kerja. Sebab kita dah nampak X tu kosong. Okay, tapi beza dekat sini, dekat bawah ni. Cari nilai fx apabila negatif 2x kuasa 2 tolak 5x tambah c melalui titik negatif 1, 5. Cari nilai c. Dekat sini kita tak boleh terus tembak ambil pintasan y tu adalah 5. Sebab apa? Sebab x ni bukan kosong. Kita ada x ada nilai, y pun ada nilai. Okey, jadi apa kita nak buat? Kita masukkan nilai x ni dalam x. Kita masukkan nilai y ni dalam fx. Okey, sebab apa? Sebab fx tu sebenarnya adalah y. Okey, jadi fx tu kita masukkan, persamaan dia kan macam ni kan. Negatif 2x kuasa 2 tolak 5x tambah c. So fx ni kita masukkan yang y lah 5. Sama dengan negatif 2. X tu kita masukkan negatif 1 kuasa 2 tolak 5. X tu pun kita masukkan negatif 1 tambah C. Okey, so kita ada 5 dekat sini sama dengan, yang ini kira, boleh direct guna kalkulator, congak pun boleh. So negatif 1 kuasa 2 dapat 1. 1 kali negatif 2 dapat negatif 2 tambah 5. So negatif 2 tambah 5 kita akan dapat 3 tambah C. Okey, so maka C kita, macam mana nak cari C? Turunkan C ni dekat bawah. Ini tanda sama dengan dia punya pemisah dia. Okey, C turun bawah. 3 ni pindah di sanalah. 3 pindah ke kiri. Kita nak tinggalkan C saja kat bawah. So, 3 nak pindah jumpa 5. Asalnya 5 tadi memang ada dekat sini. So, 3 jumpa dia. Positif 3 tukar tanda jadi tolak. Maka C kita sama dengan 2. So, cari nilai C. C sama dengan 2. Pintasan Y adalah 2. Boleh? Okey, so salin tu sebagai soalan latihan. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk sebab kita tengok kesan kesan A, B dan C tadilah terhadap graf fungsi kuadratik. Okey. Graf kita tahu berbentuk senyum atau masam. Okey, graf kita berbentuk senyum atau masam. Okey. Nilai contoh jap cikgu tulis. Okey, yang ini ambillah sebagai nota sekejap lagi lepas habis salin ni sebagai nota. Okey. Kita tahu tadi fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, betul? So, bentuk graf tadi kita tahu kita dapati dari ax kuasa 2. Di mana bentuk graf dia sama ada senyum ataupun masam. Kalau A tu lebih besar dari kosong, maka dia senyum. Lebih kecil dari kosong, maka dia masam.
Okey. Beza dia antara beza dia, katalah cikgu lukis graf. Katalah cikgu lukis graf bentuk senyum. Okey, ada satu lagi graf yang cikgu lukis pun bentuk senyum juga. Katalah senyum dia ke dalam sikit. Sekejap Okay, so kita ada graf tadi bentuk senyum tadi. So, senyum dia ni ke dalam sikit. Macam itulah. So, you lukislah cantik-cantik. Okay. Kita tahu nilai, bila dia senyum, automatik nilai A dia mesti lebih besar dari kosong. Sebab dia senyum. Okay. Beza dia, nilai graf yang lebih kecil ni, lebih kuncup ke ni, A dia mesti lebih besar daripada, contoh A merah ni, lebih besar daripada A yang biru. Okey, jadi cara nak hafal, bila graf tu lebih, bukan kuncup, lebih lebar. Kita sebut lebih lebar. Okey, so katalah graf yang biru ni kan lebih lebar daripada yang merah tu. Maka lebih lebar graf tu, maka akan lebih kecil nilai dia. Maksud dia kalau graf yang kecil ni, warna merah ni, kan dia lebih kuncup kan dekat sini kan. Lebih kecil kan. Tapi nilai dia akan jadi lebih besar. Ataupun kalau nilai A ni kan lebih lebar. Jadi nilai A tu lebih kecil. Ataupun buat macam ni. A biru ni kecil. Nilai A ni kecil berbanding nilai A yang merah ni lebih besar macam tu. Okey. Ataupun kita jadikan ini A1, yang biru ni kita jadikan A2 katakan. Okey, kita boleh tulis sama ada nilai A1 lebih besar daripada A2, ataupun kalau kita terbalikkan pun boleh, nilai A2 tu lebih kecil daripada A1. Yang penting bila graf tu nampak lebih lebar, nilai A dia lebih kecil. Kalau ni graf tu lebih kecil, kuncup, nilai A dia lebih besar. Okey, sama juga kalau graf tu graf masam. Graf masam muka tu. Kita ada yang lebar sikit. Katalah kita ada yang kuncup sikit. Kuncup sikit. Katalah kuncup sikit macam ni kan. Dia sekejap you all lukis cantik-cantik. Cikgu lukis ni kurang cantik ni. Okey, buatlah kuncup sikit macam tu. Okey, katalah macam tu lah. Okey, so katalah yang orange ni kita jadikan nilai apa ni? Katalah A1 lah. So yang hijau ni kita sebut A2. Yang pasti kita tahu nilai A dia, sebab dia masam, dia mesti A dia lebih kecil dari kosong. Sebab dia graf negatif. Nilai A dia negatif. Okey, jadi sekarang sama juga. Nilai yang kalau nilai dia lebih kuncup, nilai dia lebih kuncup, maksud dia dia lebih dia punya nilai A dia mesti lebih besar. Okey, kalau nilai kalau graf dia lebih lebar, nilai A dia mesti lebih kecil. Boleh? Okey, jadi kalau kita tulis, kita akan cakap macam ni lah. A1, yang A1 tu sebab dia lebih kuncup, maka dia lebih besar daripada A2, sebab A2 tu lebar kan. Ataupun kita boleh je tulis A2 tu sebab lebar, maka nilai A2 tu mesti lebih kecil daripada A1. Macam itulah. Jadi cara nak tahu sama ada graf tu sebab apa? Sebab ini soalan ni dia akan bagi dalam soalan yang penyelesaian masalah.
Jadi cuba salin tu sikit. Cikgu tunjukkan soalan penyelesaian masalah tu macam mana. Okey. Jadi soalan dia macam ni. So nampak kan ada beza graf tu kan? Okey, sekarang cuba kita tengok soalan dia. Rajah di bawah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik. Ada y sama dengan fx dan juga y sama dengan hx. Maksud dia fx yang mana? Okey, kita warnakan. Fx, tengok yang fx ni. Dia tunjuk graf yang kuncup ni. Nampak tak? Dia tunjuk graf yang kuncup dekat sini. Boleh yang merah ni. Ni yang merah ni adalah graf fx ni. Dia tunjuk yang kuncup. Okey, berbeza dengan hx. Hx dia akan tunjuk yang ni, hx ni dia tunjuk yang lebih lebar ni. Nampak? Dia tunjuk yang lebih lebar. Okey, dia tunjuk yang lebih lebar Okey, sekarang dia kata nyatakan julat nilai k. Julat nilai k. K mana k? K tu maksud dia yang duduk di depan X kuasa 2 ni. Maksud dia K tu adalah A. Macam yang kita lukis kat sebelah ni tadi. Nampak tak? Bila kita lukis graf ni tadi, ada kuncup lebar ni, dia yang memainkan peranan dekat sini adalah nilai A yang duduk sebelah X kuasa 2. Betul? Okey, jadi sekarang soalan dia tanya nilai K. K tu adalah A sebab dia duduk depan X kuasa 2. Dia nak tahu julat nilai K tu dalam berapa ke berapa. Maksud dia berapa sebenarnya nilai K tu. Okey. Yang penting kita tahu dia senyum. Mesti lebih besar dari kosong. Confirm. Okey. Ini syarat pertama. Syarat 1. Maksud dia bila dia bentuk U, nilai A dia lebih besar dari kosong. Maka tu syarat pertama. Okey. Lepas tu kita tengok nilai yang merah A dia adalah 2. Nilai yang merah A dia adalah 2. So, nilai yang biru dia lebih lebar. Betul tak? Jadi kita tahu bila dia lebih lebar tadi, maka nilai A dia mesti lebih kecil daripada 2. Betul tak? Bila dia lebar, nilai dia mesti lebih kecil daripada yang kuncup tu. Okey. Tengok balik semula kat sini. Tengok graf senyum ni, nampak? Bila dia lebar, nampak? Nilai A dia lebih kecil daripada yang kuncup merah tu. Okey. So, tengok balik semula dekat sini. Okey. So, nilai merah dah diberi A dia 2. Maka, nilai yang biru, yang K tadi tu, mesti lebih kecil daripada 2. Sebab apa? Sebab dia lebih lebar daripada yang merah. Maka, combinekan 2 ni untuk bentuk satu julat nilai K. Maka, K kita mesti lebih besar dari kosong. Ni kan? Nampak kan? So, K kita mesti lebih besar dari kosong. Sama dengan, okey. Dan K kita juga mesti lebih kecil dari 2. Jadi inilah jawapan dia. K mesti lebih besar dari kosong, mesti lebih kecil daripada 2. Nampak tak? Dia punya soalan panjang dengan graf ni pun nampak macam detailnya, susahnya. Tapi ni je jawapan dia. Tapi kita kena tahu apa ciri-ciri tadi. Graf kuncup dengan graf lebar tadi. Nilai A dia tu kita kena tahu. Boleh? Okey. Seterusnya kita akan pergi pada soalan nombor 2. Okey. Kan nampak tu? Soalan nombor 2. Ni soalan fungsi kuadratik lah ni. Nampak? Dia panjang. Panjang. Lepas tu kita nampak macam panik je kan. Kita tengok kan. Macam apa benda lah sebenarnya ni kan. Okey. So, baca satu-satu. Okey, rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi kuadratik. Fx sama dengan Px kuasa 2 tolak 4x tambah Q. So, highlightkan dia lah. Highlightkan dia. Kita ada graf. So, dekat nanti, you all kena salin dalam buku latihan lah ya. So, tu sebab cikgu video kan. Jadi, ambil masa, tengok video cikgu dan salin.
Okey, so salin. Raja menunjukkan graf fungsi kuadratik fx sama dengan px kuasa 2 tolak 4x tambah q. Okey, titik B1 negatif 9 ialah titik minimum. Okey, apa tadi yang bila cikgu sebut titik B titik minimum tu apa dia? Adalah titik yang di hujung ni kan. Bila dia senyum, titik yang tu akan pergi ke bawah, maka tu dikenali sebagai titik minimum dan dia dah bagi koordinat dia 1 negatif 9. Okey, sekarang ni dia beritahu diberi P ialah integer dengan keadaan, okey, ni julat dia. Julat dia P tu mesti lebih besar dari negatif 2, lebih kecil daripada 2. Okey, P wajib. Kita nak jawab soalan A ni Okey, kita nak jawab soalan A. P wajib lebih besar dari negatif 2. Wajib lebih kecil daripada 2. Jadi P tu dekat mana? P tu yang duduk sebelah ni. P tu yang duduk sebelah X kuasa 2. Nampak tak? P yang duduk sebelah X kuasa 2 iaitu A. Jadi A tu menggambarkan bentuk graf tadi, betul? Jadi graf kita senyum. Maknanya nilai P kita mesti lebih besar dari kosong sebab dia senyum. Boleh? Nilai P kita mesti lebih besar dari kosong. Julat dekat sini, P lebih besar dari negatif 2. Maksud dia, kita ada negatif 1. Bila kita tengok ni P lebih besar dari negatif 2, maksud dia kita ada negatif 1, 0, 1. Betul tak? Dan lebih kecil dari 2, tak termasuk 2 kat situ. Okey, jadi kita ada negatif 1, 0, 1. 3 nilai tu. Kita nak tentukan nilai P yang mungkin apa dia. Okey, jadi kita nampak graf kita senyum. Dan kita nampak P tu duduk sebelah X kuasa 2. Bila senyum, P mesti lebih besar dari 0. So, confirm bukan negatif 1. Okey, dan kita tahu graf fungsi kuadratik tak boleh syarat dia tadi yang duduk sebelah X kuasa 2 ni sama dengan 0. Sebab yang duduk sebelah X kuasa 2 ni sebenarnya adalah A. So, dia tak boleh kosong. Tak boleh kosong. Maka apa je nombor yang tinggal? Kita ada nombor 1. Jadi, diberi jawapan A tu, diberi P ialah integer, nyatakan nilai P, 1 markah je sebenarnya. Kita berdasarkan apa yang kita tengok tu, maka kita terus je jawab. Dekat A tadi, katalah kita jawab kat sini, A, P adalah 1. Tak ada jalan kerja pun. Sebab kita nak tahu P lebih besar dari negatif 2, lebih kecil dari 2. So, nilai yang mungkin adalah negatif 1, 0, 1. Tapi tak boleh negatif 1 sebab graf senyum. Tak boleh kosong sebab fungsi kuadratik tak boleh kosong. So, yang tinggal nombor 1 je. Jadi, P sama dengan 1. Okey, sekarang pergi pada B. Okey, dengan menggunakan nilai P daripada A, okey, so kita dah dapat nilai P kita 1, hitung nilai Q. So, hitung nilai Q. Okey, jadi kita dah ada titik ni, B1 negatif 9 ni kita dah ada. Kita nak hitung nilai Q, kita ada B, kita salin semula persamaan, Fx sama dengan Px kuasa 2 tolak 4x tambah Q. Okey, tapi dia dah kata tadi dengan menggunakan nilai P daripada A. Jadi, kita gunakan nilai P daripada A tadi, Fx sama dengan, so P kita guna nilai 1 lah. Sebab kita dah dapat tadi dekat atas P sama dengan 1. So, 1 X kuasa 2 tolak 4X tambah Q. Okey, jadi 1 tu selama ni kita tak tulis pun. Kita jarang tulis nombor 1 di depan setiap pemboleh ubah. Sebab nampak macam kita tak pandai maths je kan. Jadi sebenarnya kita akan tulis Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 4X Q. Yang 1 tu selalu kita tak tulis. Okey. B1 negatif 9 adalah X dan Y. Jadi masukkan nilai X dan Y dalam tu. Y tu sebenarnya adalah Fx, iaitu negatif 9. Sama dengan X tu adalah 1
tolak 4. X tu adalah 1 tambah Q. So, boleh tak cari Q? Dia suruh hitung nilai Q kan? So, negatif 9 sama dengan 1 tolak 4 tambah Q. Negatif 9 sama dengan 1 tolak 4 negatif 3 tambah Q. Q turunkan di bawah sama dengan negatif 3 nak pergi ke negatif 3 nak pindah pergi ke sebelah. Maka negatif 9 yang asal ada kat sebelah, negatif 3 pindah sebelah jadi tambah 3. Maka kita ada Q yang dia suruh cari adalah negatif 6. Okey. Ya, satu markah lagi. Boleh? Okey, C. Berikan jawapan anda. Nyatakan persamaan fungsi kuadratik. Nyatakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. Dipantulkan pada paksi X tu maksud dia, ini kita belajar transformation dululah. Kita dah pernah belajar transformation dulu. Kalau dipantulkan pada paksi X, ini paksi X. Cermin dia, maka dia pantul ke atas lah. Jadi graf kita akan jadi macam ni lah. Ya, seolah-olah dia akan terbalik lah. Dia akan terbalik macam tu. Lebih kurang macam tu lah ya. Dia lukis naik atas. Dia akan terbalik lah. Itu maksud dipantulkan pada paksi X. Okey. Okey. So, dia suruh tulis persamaan kuadratik. Ya. So, bila persamaan kuadratik, kita nak pantulkan dia, dia mesti songsang je lah. Itu je. Jadi, kita mesti tulis persamaan kuadratik yang asal dulu. Persamaan kuadratik yang asal daripada, yang asal tu yang ni tadi. So, daripada fx sama dengan P tadi 1, jadi x kuasa 2, tolak 4x tambah Q. Q tadi negatif 6. Boleh? Ya? Nampak tak? Asal dia fx sama dengan, ataupun cikgu tulis dulu persamaan. Ya? X, sekejap P1 tadi. So, yang 1 dekat depan ni lah. Cikgu tunjuklah dulu tolak. Ya. Asal dia kan kita ada P. Sekejap. Nanti bagi cikgu tunjuk. Bagi clear sikit. Okey. Katalah C tadi. Okey. Persamaan kita. Kata kita nak jawab C kan. Kita tahu persamaan asal kita tadi. Fx sama dengan Px kuasa 2 tolak 4x tambah Q. Betul? Okey. Jadi sekarang ni, kita ada persamaan ni. Okey, dia akan jadi fx sama dengan P tadi kita dah dapat nilai dia 1. Okey, lepas tu sekejap. P kita dah dapat nilai dia 1. Lepas tu kita ada x kuasa 2 tolak 4x ni memang asal. Q tadi tambah Q. Tambah Q tapi sebab Q tu negatif 6, dia jadi tolak 6 lah. Tambah negatif 6 maksud dia. Tambah negatif 6, so kita jadi tolak 6. Okey, jadi persamaan asal. So, daripada persamaan asal, x kuasa 2 tolak 4x tolak 6, maka bila kita pantulkan dia, graf dipantulkan, apabila graf dipantulkan, maka persamaan kita akan jadi, dia terbalik lah. Negatif x kuasa 2 positif jadi negatif x kuasa 2. Negatif 4x jadi terbalik jadi positif 4x. Negatif 6 terbalik jadi positif 6. So, itulah persamaan dia. Kita pantulkan dan maksud dia kita terbalikkan. Boleh? Okey. Jadi, cikgu rasa sampai dekat sini saja. Dalam masa 1 jam setengah tu, cikgu bagi masa you all tengok video. Dan rasanya ada banyak benda nak disalin ni. Jadi, salin semua latihan. Termasuk yang nombor 1. Ini pun ni cikgu tulis tajuk latihan. Maksud dia you all kena salin. So, latihan ni termasuk nombor 1 dan nombor 2 ni. Okey. So, salin dalam buku latihan sampai sini. Nanti lepas ni cikgu akan sambung untuk kita menentukan
menentukan punca bagi persamaan kuadratik. Ataupun kita boleh buat dulu latihan ke. Ataupun ada lagi beberapa latihan yang cikgu akan bagi nanti kemudian. So you all siapkan yang ni dululah. Okay, so sampai ni saja. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera.